salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua yang hadir bagi sesi info sharing bersempena Rekaton. Okey, sekejap saya sharekan slide intro. Okey, selamat datang sekali lagi. Okey, untuk pada tengah hari ini kita akan bersama-sama melihat uh, satu topik yang kira satu komponen yang berada di dalam mereka, iaitu endpoint. Endpoint ni adalah salah satu komponen yang amat berguna, yang kira ada satu uh, yang orang kata satu macam berkaitan lah di antara komponen-komponen lain seperti seperti form, dataset dan lambda dan sebagainya. So, uh, okay, bagi yang baru join pada hari ini, okay, nama saya adalah Fran Blau Anthony dan saya merupakan penyelom pegawai teknologi maklumat. Saya bertugas di bahagian aplikasi akademik. So, kita mula. Okay. Ni saya nak share sikit lah. Kita ada Facebook, Reka. So, dalam Facebook tersebut kita ada banyak info-info yang kita latest update daripada Sifu lah. So, kata saya ada refer juga Facebook ni untuk tengok apa benda-benda baru, and then contoh-contoh coding untuk kita guna bersama. Okay. Okay. Kita pergi ke, okay, apa itu endpoint? Okay, apa itu endpoint? What is endpoint? Okay, di dalam programming, okay, this one saya ambil daripada ChatGPT. Apakah itu endpoint? Endpoint itu merujuk kepada URL atau URI dalam API yang menjadi titik integrasi di antara klien dan server. Okay, di dalam API ni dia fungsi dia adalah untuk kita mendapatkan data, menghantar data, dan kita boleh juga trigger proses lah. Biasanya backend ataupun backend developer yang akan dorang ada, kalau kita minta data, so dorang akan buatlah fungsi dalam uh, RESTful ke uh, dalam apa Java Spring Boot ke, saya tak tahu saya kalau. Okay, mereka akan buatlah proses tu untuk dapat data, untuk dia menghantar data, untuk kita trigger apa-apa proses lah. So mereka akan bagi kepada front end developer di dalam bentuk macam ni lah, link macam ni. Nanti kita panggil API lah, API link. Biasanya kita request, kalau contoh lah macam ni, mungkin untuk kita dapat maklumat user. So kita akan pasti parameter lah. So, and then di dalam mereka ni mostly kita guna method get, post. Method get dan post. Untuk get adalah untuk kita dapatkan data. So kita gunalah method get. So untuk post, untuk kita menghantar data ataupun kita trigger something lah. Contoh kita hantar flag yes, mungkin adalah proses tentu berlaku untuk back end menghantar semula kepada front end apa yang benda yang kita perlu. Okay. So next adalah, okay, sebelum kita pergi ke apa di mana endpoint itu berada, kita lihat, okay, biasanya apakah format ataupun structure yang dihantar oleh backend ataupun dalam bentuk API. Data tu dalam bentuk apa? Adakah dalam bentuk Word ke, data dalam bentuk table ke, data dalam bentuk gambar ke? So, okay, this one kita gunakan JSON structure lah. So, ini adalah salah satu contoh lah, script of structure yang biasa dihantar dalam bentuk JSON. Dia ada uh, maklumat-maklumat seperti macam nama. So, yang name, umur pekerja ini ada kira parameter variable lah. Uh, so, mana yang dah biasa dengan JSON, dia akan faham lah. Ini kita kan banyak guna term-term ataupun macam ni, kita nak analyze mana-mana info yang kita nak outputkan dalam form ke, dalam kata screen ke. So kita kena faham structure JSON tersebut. Okay, next. Okay, di mana letaknya reka endpoint? Okay. Secara umumnya reka endpoint kita ada dekat dalam form, dataset,
lookup manager, bucket manager, and then dalam endpoint manager khususnya lah. Okay. Kalau macam form, biasanya kita guna fungsi method dengan post lah. Biasa post ni dalam life cycle ataupun dalam apa-apa function untuk kita trigger dalam post action lah. Biasanya kita guna kita boleh panggil betul function untuk kita postkan data tersebut. Data set kita guna method get, lookup manager kita guna method get, bucket manager pun sama get, dan endpoint manager kita boleh guna get dan post. Okay, saya share screen untuk yang terus lihatlah di dalam mereka platform tersebut. Cuba saya share yang ni, saya stop sharing, saya share uh, okay. Okay, kita terus go to dalam platform mereka tersebut. Okay, kalau kita lihat daripada dalam slide ni, pertama dia ada dalam UI editor, iaitu dekat form. Okay, contohlah macam ni dalam form yang telah saya create ni. So dekat mana, apa tu, dekat mana dia punya endpoint. So, okay, kita boleh klik kepada yang button tiga ni, ada tiga titik ni, kita klik. So dekat sini kita boleh lihat dia punya apa tu, endpoint. Okay, kita pergi ke bahagian form item list. So kita pergi ke bahagian yang bawah ni. Dia tulis endpoint view by ID, endpoint view by param, public endpoint view by ID, dan endpoint view by param. So kesemua ni adalah endpoint, dia punya URL tersebut yang kita boleh guna pakai untuk dalam pelbagai uh, condition lah. Kadang-kadang yang biasa kita guna adalah untuk method post, kita biasanya guna yang ini, public endpoint view by ID. So kita akan bagi kepada backend dia punya apa lah, dia punya public endpoint tersebut. So nanti ini sama-sama untuk cun testing kita akan bagi dia punya ID reka sebut. Okay, ID entry ID ni yang biasanya macam macam ni ya, entry ID. Betul lah. Okay, kalau kita tengok dalam URL ni, contoh ni. Ini kita panggil entry ID. Okay. Kalau kita klik pada satu view, sorry, kita klik pada edit. Wah, saya atur ni. Uh, okay, contoh lah. Okay, kalau kita klik view, okay, dekat-dekat URL ni, kita lihat ni adalah entry ID. So entry ID kita bagilah dekat backend developer untuk dia cuba dapatkan tarikh apa, dapatkan maklumat dalam form tersebut. Uh, okay, kita berbalik kepada form. Seperti saya kata tadi, kita boleh lihat endpoint apa tu API dia dekat sini yang ada yalah, ada beberapa, ada 4 jenis condition endpoint yang kita boleh provide pada backend ataupun kepada siapa-siapa lah user yang memerlukan data tersebut. Tapi yang ini macam public endpoint view by ID, yang ini just untuk contohlah untuk satu contoh permohonan lah, just untuk data permohonan tersebut. So dia akan bagi untuk semua permohonan. Okay. And then kita boleh buat juga, dapat lihat juga form JSON schema. So dekat sini tuan-tuan dan puan dapat lihat lah ni, macam ni lah structure JSON yang dijana dalam platform mereka ni. So dekat sini lah kita boleh lihat apa data yang kira macam yang dah dijana, and then macam mana bentuk dia, apa dia punya data type, description, apa dia punya catatan dalam tu. So dekat sini lah user dapat apa tu, backend dapat lihat mana-mana field ataupun mana-mana parameter yang dia nak simpan dalam table contohnya. Okay, kadang-kadang API ni bukan bukan saja untuk kita beri kepada backend untuk disimpan dalam table ke apa. Kadang-kadang kita boleh gunakan API ni untuk kita manipulate, untuk kita guna dalam custom screen ke, ataupun kita boleh bagi API ni kita kepada
Macam kita nak guna dalam projek lain, kita boleh gunakan dari sini. And then kadang-kadang API ni kita boleh gunakan dalam endpoint manager ataupun kita lookup. Okay, saya bagi contoh lah, saya bagi contoh. Macam lookup ni, okay, lookup peserta. Okay, lookup peserta ni mengandungi maklumat, okay, saya load data, mengandungi maklumat nama projek dan apa tu nama siapa yang peserta tu. Okay, so dari mana saya dapatkan maklumat ni? Okay, kalau tuan-tuan dapat lihat ni kan, saya zoom sikit. Okay, tu nampak URL atas ni. Okay, JSON from this link. Cuba tuan-tuan dapat lihat lah. This API dalam bentuk public. So, untuk demo kali ni saya ambil public API lah. So, kalau tuan-tuan dapat lihat di ni ada apa? Ada ID bagi data saya. This mean saya ambil this API yang telah dijana ni daripada dataset. Okay, kalau daripada slide yang saya kata tadi, endpoint ada berada dekat form, and then endpoint ada berada dekat dataset. So dekat sini saya bermainlah data set tu, dia boleh janakan API tersebut untuk saya letak dalam lookup manager. Okay, lookup manager ni saya gunakan di dalam form. Dalam form ini untuk saya tarikkan nama, untuk tarik maklumat nama peserta. Macam ni. Ni ada lookup peserta. So, nah, okay, contohlah saya run. Okay, saya pergi my form. Okay, nama peserta. Yang ni adalah maklumat peserta yang saya jana daripada form lain. So saya nak share lah, saya nak share. So saya jadikan dia dalam bentuk kira lookup. Okay. And then kalau saya dapat lihat macam mana saya apa? Okay, kita pergi ke dataset. Okay, mana ada dataset? Okay, dataset peserta. Okay, senarai peserta. Okay, dekat mana kita dapat lihat dia punya apa tu? Endpoint. Kalau tuan-tuan dapat lihat dekat bawah sekali, kita dapat lihat di RESTful endpoint. So dekat sini dia ada pelbagai endpoint lah, API endpoint yang disediakan. Okay, normally secara defaultnya public API ni dia perlu di-enablekan. Okay, kita pergi ke bagi pensel, and then kita pergi ke option, and then kita klik sini allow, kita tick lah allow public endpoint. So dekat luar ruangan ni dia akan keluar. So saya demo lah contoh, secara defaultnya memang public endpoint ni tak di show kan. Dia akan jadi empty. Dia akan ada arahan lah. Public endpoint is not available, to enable pergi ke edit and set option, and then tick public endpoint. Macam ni. Kita tick. So this URL, this API yang saya gunakan untuk saya buat dekat bahagian lookup ni. Uh, so caranya adalah saya, okay, macam biasa kita contohlah macam ni. Saya klik sikit satu lookup baru. Okay, ni apa-apa nama, contohlah senarai peserta. And then kita pilih bahagian RESTful load via endpoint. Okay, biasanya kita pergi ke database key in locally. Di sini kita key in manually apa-apa value atau apa-apa maklumat tersebut. Tapi untuk kali ini kita gunakan RESTful load via endpoint. So di sini kita pilih method type. Type adalah get. Get maksudnya kita grab data tersebut. Okay, and then kita paste URL yang kita copy daripada dataset yang tadi tu, and then kita pilih JSON, response type-nya adalah JSON, and then root. Okay, ini yang saya kata tadi, kita perlu faham structure JSON. Mengapa kita perlu faham structure JSON? Sebab kita nak tahu apa maklumat yang kita ingin dapatkan, maklumat yang kita nak letak dalam lookup tersebut. Contoh dekat dalam name, apa kita nak letak dia, dalam kod, dalam extra apa kita nak letak, kadang-kadang dalam apa tu, dalam kalau saya tunjuk yang sedia ada, contoh di dalam enable to additional field, adakah kita perlu maklumat yang lain ke, lebih detail lagi? Kalau tak perlu, so kita perlu identify lah structure JSON, sorry, JSON tersebut.
Okay, saya bagi contoh macam macam mana kita nak tengok struktur tersebut. Okay, kalau kita lihat, kita pergi ke bahagian uh, dataset tadi. Okay, contoh apa boleh copy. And then kalau macam ni adalah public endpoint. That means public endpoint ni dia tak perlu ada authentication lah. So this means kita boleh copy and then cara paling senang adalah kita paste. Kita buka satu, kita tab baru dalam browser kita. Okay, kita paste je. Okay, kita paste, kita akan dapat lihat. Ni adalah structure JSON yang dihasilkan daripada dataset tadi. So macam ni, ni adalah root dia lah. Root dia adalah content. Okay, kalau biasanya ada structure macam yang kita lihat dalam slide saya tadi, dia tak ada content. This mean dia macam directly kita boleh grab data tersebut. Kalau macam ni, dia di dalam root content. Dalam content kita ada dua data yang kira dua set of permohonan lah yang dah di create. So di dalam ni terdapat berbagai variable. So macam ni saya nak dapatkan cuma macam dapatkan nama peserta dan tajuk projek saja. So kita lihat ke dalam lookup yang tadi yang saya telah jana sebagai contoh lah. Okay, dalam ni. Kalau tuan-tuan dapat lihat di dalam root saya ambil content. Okay, caranya saya kita slash content. Kalau tuan-tuan dapat lihat lah dalam structure ni. Macam ni susunan dia, dia punya apa je hierarchy dia macam ni. Okay, and then dalam code saya nak letak tajuk projek. So caranya adalah slash data. Je, content. Okay, ni root dia dalam ni dalam okay tajuk dan nama peserta di dalam apa tu di dalam data. So slash data slash nama contohnya. Macam ni. Slash data slash tajuk projek. So before kita nak gunakan endpoint ni atau endpoint tu dalam lookup, so kita kena identify lah JSON structure tersebut. Okay, macam ni. Code data slash tajuk project. Then dalam description data slash nama. Kalau extra ni saya macam tak ada apa yang perlu saya letak, so saya biarkan je lah sebagai optional. And then kalau dah semua okay, disebabkan endpoint ni dalam public endpoint, this mean dia tak perlu ada authentication ataupun token ke client ID ke dan sebagainya untuk kita access. So kita just biarkan terus save lah, save setup tersebut. And then untuk kita lihat sama ada dia berjaya ke untuk load data tersebut, kita klik load data. Okay, kita klik. So macam ni lah data yang kita susun dalam untuk kita viewkan dalam lookup tersebut. And then at the end, saya boleh gunakan lookup ni di dalam form untuk saya grab dia untuk dia kan sebagai kira macam juri tersebut boleh just pilih je mana peserta. Dia tak perlu key in nama peserta tersebut. So senang. Tapi ada banyak cara lah untuk kita manipulate macam mana kita nak dapatkan ataupun kita gabungkan form lain ini macam mana kita nak gunakan lookup embedded dalam form ini. So, okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada bucket manager. Okay, bucket manager biasanya kita boleh sharekan lah. Seperti yang kita yang Cik Razif demo tadi, uh, ada ada dalam screen kita ada bahagian boleh share bucket apa yang ada dalam bucket manager. Selain tu kita boleh share juga lah dapatkan dia melalui API. So kita bagilah API ni untuk kita bagi kepada developer lain ke user lain untuk dia boleh manipulate data tu untuk dia buat satu script lain ke di dalam platform lain. Ah, so kita bagilah endpoint tersebut. Okay. And then lastly kita pergi ke endpoint manager. Endpoint manager ni mana tadi? Okay, ini. Okay, saya ada buat satu contoh. Okay, yang macam ni, get rubric. Okay, get rubric macam ni. Maklumat rubric ni saya dapatkan daripada projek lain ataupun sistem lain. So caranya adalah saya dapatkan dia punya API ataupun dia punya endpoint URL daripada sistem lain.
So saya akan letak di dalam sini, sekira dalam endpoint manager, saya jana lah. Saya klik pencil. And then macam biasa endpoint name. Uh, Kod ni dia dijana daripada nama ni. So method yang saya nak adalah saya dapatkan data. So saya pilih method get. And then saya akan pastekan endpoint tersebut. Okay. Betul. Yang ni merupakan endpoint daripada sistem project lain lah. Saya tunjuk. Okay. Ini adalah sistem lain. So ini adalah lookup. Saya simpan data tu dalam lookup. So saya copy dia punya lookup endpoint. So saya akan paste dia ke sini. This mean kita boleh bertukar data ataupun share data daripada projek lain ke dalam projek kita. Okay, caranya adalah kita letak dalam endpoint manager. Okay, ataupun kita boleh guna dalam lookup manager sebutlah. Uh, okay, macam ni. Okay, lepas tu, okay, settle. Okay, macam ni adalah public endpoint. So, tak perlu ada authentication, tak perlu set up authentication sebab untuk tujuan demo hari ni lah. Tak perlu ada set up authentication. So, okay, yang lain kita boleh skip. Okay, response type adalah JSON. Tak perlu ada header. Okay, creator ni kalau bisa kata kita nak share, contohlah kita nak kawan kita ataupun developer lain boleh amend dia punya this endpoint. So, kita boleh tambah. Dan kita boleh tak email dan koma apa email kawan kita. Okay, kalau tak nak, just biarkan. Okay, save. Okay, misal kata macam ada endpoint yang memerlukan client macam ni, authentication ni ada dua. Ada dua jenis itu auto credential dan calling credential. Biasanya kami orang guna calling credential. But, kita perlukan ada client ID, secret ID, and then token endpoint. Uh, untuk ni public endpoint, so kita tak perlu. Kita just antik lah. Okay, dekat mana kita nak guna ni? Okay, saya bagi contoh lah. Saya guna ni dekat custom screen. Okay, custom screen. Tu yang saya kata benda ni kita boleh guna dekat mana-mana. Kita boleh olah. Okay, dekat mana? Saya paste kan. Okay, saya copy this. Macam tu dalam di simple manager saya copy dalam ni ada snippet simple saya copy, saya create satu custom screen, kiranya saya nak viewkan rubrik ni lah tapi dalam bentuk table. So saya boleh buat dalam, saya boleh showkan dalam dekat custom screen contohnya. Okay, dekat dalam tab ini function ni saya pastekan dia, saya pastekan and then saya retrieve data tersebut, saya retrieve content tersebut. Okay, and the end saya viewkan dalam bentuk table. Okay, contohnya, saya run, dia akan jadi macam ni lah. Okay, saya cuma nak show dia dalam apa yang saya nak show adalah status. Ini table pembetulan. Berapa, kalau pas, berapa bulan. Kalau ini, berapa bulan. So, maklumat ini ya adalah maklumat daripada lookup dalam projek lain. So, macam mana saya nak apa? Nak viewkannya dekat projek saya sekarang ni yang semasa, saya copy dia punya endpoint, lookup endpoint, dan saya uh, pergi ke dalam uh, endpoint manager untuk saya dapatkan dia punya apa structure function tu. Uh, ni. Terus saya copy, ini saya embedded dalam custom screen saya. Macam ni. Ini kita boleh olah lah. Kita boleh olah. Ini sebab kata yang saya kata tadi, kita perlu faham apa struktur JSON yang dijana. Ini apa maklumat yang dalam tu. Apa konten yang ada dalam JSON tersebut. So macam ni saya just nak keluarkan maklumat status dan satu tempoh pembetulan je. Uh, okay, cara kita nak tengok dia adalah macam yalah, kita copy ini kita paste ke dalam tab. Kadang-kadang ada orang dia akan gunakan Postman. Dalam Postman boleh juga macam ni. Dia pastekan dia punya API. So kita dapat dia lah structure tersebut. Uh, eh, Kita tak share. Okay, sorry, sorry. Okay, biasanya saya guna ni lah. Saya akan pastekan URL lookup manager, lookup endpoint tu dekat tab yang baru. So dekat sini saya boleh analyze lah apa maklumat yang saya nak. Uh, Kita dapat lihat siapa creator dia, current status apa. Uh,
Okay, apa dia punya ID, entry ID dia, kita dapat lihat lah semua sini. Hmm. Okay, terus saya kata endpoint ni ada dekat, ataupun dia punya API tu ada di mana-mana, dekat form ada, dekat dataset ada, and then cara kita nak olah dia dekat mungkin endpoint manager, and then kita boleh letak dekat lookup manager, so kita boleh bermain lah data tersebut selain daripada kita share kepada backend untuk dia save ke table yang berkaitan lah. Uh, dan tu yang paling penting kat sini kita kena faham structure JSON yang di Jana, apa maklumat yang ada dalam tu. Uh, and then kadang-kadang uh, apa lagi sekejap. Saya rasa okay, secara umumnya itu saja yang saya boleh sharekan. Ini kalau ada apa-apa yang macam yang ingin tanyakan berkaitan dengan apa, bolehlah dekat chat sekarang. Apa perbezaan RESTful endpoint dekat dataset? Apa saya baca? Beza RESTful endpoint dekat dataset dengan endpoint view di form. Yang okay, dataset lah. Dekat dataset, okay, macam ni yang kita macam contoh ni secara peserta. Macam ni dia akan kira dia akan share semua info yang ada dalam dataset macam ni. So dia ada dua maklumat, dua row lah. This mean dua row yang kita akan sharekan, yang user dapat lihat melalui API ni. Kalau dalam form ni kita dapat lihat lah tempat. Okay, kalau macam ni, okay, macam ni public interview by ID. Kalau macam ni, this mean kita just share ID, kita just share maklumat untuk satu permohonan, contoh satu permohonan berdasarkan entry ID. Itu saja. And then kalau macam ni, public interview by parent first result only. This mean first row yang kira latest, kalau tak salah, latest record. Ni bersama. Kalau ni tak salah saya dia perlu, dia bukan public je, bukan public endpoint. Biasa saya akan guna yang ni. So tu saya olah dalam projek lain. Uh, tu bezanya adalah dataset dia ikut, kalau macam contoh dalam dataset ada 10 row data. 10 row lah yang akan di dalam JSON structure tu. Kalau dalam pembesaran dalam dalam form kita ikut uh, apa endpoint, jenis endpoint kita nak yang kita share berdasarkan ni, macam ni contohnya. Macam ni memang ikut single data je ni, based on entry ID. Kalau dataset tadi memang dia akan ikut berapa jumlah dalam dataset. Contoh kalau dia dalam dataset ada 10 record, 10 record lah dia akan view dalam JSON tu. Hmm. Okay, so far ada lagi. So far yang itu je lah yang biasa kami gunakan, yang kita boleh mudah faham lah. Endpoint dekat form dataset, lookup manager, bucket manager, and then dalam endpoint manager untuk kita jana jana endpoint untuk kita gunakan dalam custom script, dalam form. Biasa formnya kita guna dalam Cycle, boleh kita panggilkan ni, kita boleh copy and then masuk dekat Cycle. Uh, Kadang-kadang dalam post action pun boleh kita runkan benda tu. Okay, so far ya daripada kami tu tengah hari tu, ada apa soalan ataupun tambahan boleh juga share bersama. Okey, kita ada soalan susulan dari Cik Nur Anisha. Contohnya dekat custom screen Custom guna screen public endpoint, dari dataset kan, ada tips untuk secure kan? securekan, mungkin securekan, kami belum pernah cuba.
Mungkin Cik Rasa boleh share atau kita Ah, guna uh, private pun handphone biasanya. punya within app boleh guna private je lah. Betul betul. Tapi misalnya apa teh daripada luar, misal mau secure kan boleh pakai API key. Betul. So just pinkan dalam parameter nyapun API underscore key sama dengan API key yang tu lah. So kita share sekali dengan API key lah kepada developer application luar yang mau. Oh, macam cara yang apa tu, cara cara yang anonymous tadi kah? Dan API tapi macam dia. actually API key tak boleh digunakan juga untuk endpoint. So Oh, maksudnya tadi dalam endpoint kita ya kita secure kan, kita jangan public kan. Pakai endpoint yang secure tadi. Ini orang perlu kita boleh buat sekali dengan API key lah. Hmm. macam ya. Betul. Yang Ah, atas sekali. atas sekali satu. Atas sekali ya. Lepas tu kita Hmm. tambah belakangnya nyapun API key. So yang boleh diakses juga lah. Oke, kita buka untuk sesi soal jawab lagi. Kalau masih ada yang nak bertanyakan soalan, dipersilakan sebelum kita tamatkan Zoom kita pada jam 1.